Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tahun 6 dan tahun 5. Okey, ini adalah tugasan ataupun kelas untuk yang semalam sebab semalam saya tak bagi tugasan. Saya siapkan yang benda ni. Okey. Jadi ini untuk tahun 5 dan tahun 6 sekali ini adalah pelajaran yang samalah, tajuk yang sama iaitu af'al ataupun nahu sorof dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayunya tata bahasa dalam bahasa Arab. Okey, cara ayat lah, tata bahasa grammar. Okey, untuk al-fi'al. Al-fi'al adalah perbuatan. Al-fi'al adalah perbuatan. Al-fi'al terbahagi kepada 3 ataupun al-af'al al-af'al jamak. Okey, al-fi'al terbagi pada 3, al-af'al terbagi pada 3 iaitu yang pertama fi'al madhi iaitu perbuatan yang telah berlaku, yang telah lepas. Contohnya, kalau dalam bahasa Melayu, saya dah mandi. Saya dah mandi. Perkataan dah tu, dah mandi. Dia dah mandi dah pun. Jadi itu adalah perbuatan yang lepas. Okey, itu namanya fi'al madhi dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa English, past tense. Past tense. Itu dalam bahasa English, past tense. Perkara yang dah lepas. Untuk fi'al yang kedua, fi'al mudhari'. Fi'al mudhari', perbuatan yang sedang dilakukan. Perbuatan yang sedang dilakukan ataupun akan dilakukan. Okey? Fi'al mudhari'. Contohnya, saya sedang makan. Perkataan sedang tu, bahasa Melayu kalau bahasa English, present tense. Okay, present tense. Gitulah sebutnya. Okay, fi'al mudhari', perbuatan yang sedang dilakukan. Contoh, saya sedang bercakap, saya sedang belajar, saya sedang mendengar. Itu adalah perbuatan yang dia tengah lakukan. Okay, yang kita tengah lakukan. Tadi fi'al madhi yang kita dah buat. Saya dah mandi. Saya dah solat. Semalam saya pergi rumah kawan. Itu dah berlaku. Benda tu dah berlaku. Itu adalah fi'al madhi. Fi'al ni ingat perbuatan kita fokuskan kepada perbuatan dia. Contoh satu ayat tu. Saya pergi ke rumah kawan semalam. Perbuatan dia apa? Pergi. Perbuatan dia tu pergi. Itu fi'al madhi sebab dia kata pergi ke rumah semalam. Itu fi'al madhi. Kita fokuskan kepada, ingat, fi'il, perbuatan Contoh kalau fi'il mudhari', saya sedang membaca. Apa perbuatan kat situ? Apa fi'ilnya? Fi'ilnya membaca. Perbuatan dia membaca. Okey, buku, membaca buku. Buku tu perbuatan ke? Buku tu bukan perbuatan Buku tu bukan perbuatan. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil maf'ulun bih. Tapi yang ni kita belajar fi'il saja, yang asas. Okey, yang ketiga adalah fi'il amar. Ini tak ada dalam bahasa Melayu, tak ada dalam bahasa English. Okey, fi'il amar ni perbuatan menyuruh. Contoh, pergi ke kedai. Dek, pergi kedai. Itu adalah perbuatan menyuruh. Selain itu, baca. Bacalah, baca. Itu adalah perbuatan menyuruh. Dalam bahasa Arab ni, perbuatannya ada 3 fi'ilnya. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dengan fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar ni kita fokus juga kepada sama juga fi'il. Kita fokus kepada perbuatan dia. Contoh, saya suruh awak tulis latihan ni. Itu tulis. Tulis tu perbuatan. Perbuatan menyuruh. Saya suruh awak tulis. Itu adalah fi'il amar dalam bahasa Arab. Okey, kat sini Ustazah ada buat secara ringkas fi'il amar, fi'il madhi, fi'il mudhari' beserta dengan domir. Sebab dalam bahasa Arab ni, dia sangat teliti hatta perbuatan untuk lelaki, perbuatan untuk perempuan lain, perbuatan untuk 2 orang lain, 3 orang lain, lelaki perempuan lain Seperti yang sebelum ni kita dah belajar pasal domir. Domir tu adalah kata ganti nama. Kita bahagi kepada kedua iaitu ghaibah atau ghaib dengan mukhatibah atau mukhatib. Kita bagi kepada 3. Yang last sekali mutakallim Okey, ghaibah ni untuk perempuan, ghaib untuk lelaki.
Dia ada tamaruta. Jadi apa maksud domir ghaib ghaibah ni? Domir ni saya dah terangkan sebelum ni. Domir ghaib ghaibah adalah domir kata ganti nama yang tak ada. Orang tu tak ada. Kita bercakap pasal orang yang tak ada. Contoh, dia. Dalam bahasa Melayu, dia. Dia tu kalau kita bercakap, contoh saya bercakap dengan awak. Saya bercakap dengan awak, saya cerita pasal Ustazah Nafisah. Saya kata dia, Ustazah Nafisah, dia tu pengetua ataupun mudir di Akademi Al-Hidi. Ustazah Nafisah ada tak dengan kita? Tak ada. Saya bercakap dengan awak pasal Ustazah Nafisah. Ustazah Nafisah tu tak ada. Itu maksudnya ghaib. Ghaibah. Orang yang kita cakap tu tak ada. Jadi kita gelarkan dia, kita kata ganti namanya, kita namakan dia dia. Dia tu. Domirnya dia dalam bahasa Melayu. Jadi dia untuk perempuan, untuk lelaki huwa. Dia untuk perempuan hiya. Dia untuk lelaki dua orang huma. Untuk perempuan pun huma. Okey? Jadi kalau kita nak cakap pasal Ustazah Nafisah saja, kita guna hiya. Dia. Ustazah Nafisah tu mudir ataupun guru besar kat akademi. Kita pakai hiya. Ustazah Nafisah tak ada pun dengan kita masa tu. Kita cakap pasal dia. Okey? Kalau kita cakap pasal kita cakap pasal Ustaz Fikri dan Ustaz Naji. Dua orang lelaki. Saya tak cakap dengan dia orang. Saya cakap dengan awak pasal dia orang. Okey? Ustaz Naji dan Ustaz Fikri tu dua orang. Kita pakai huma. Dia orang. Dua orang. Huma. Ustaz Naji dan Ustaz Fikri tu Ustaz Kafa. Huma. Huma al-Ustaz Huma al-Ustazan fi Akademi Al-Khalidi. Itu contoh Huma. Sama juga kalau dua orang perempuan. Dua orang perempuan pun kita pakai Huma. Ini Ustazah dah bagi note sebelum ni. Untuk ramai lelaki, hum. Untuk ramai lelaki, hum. Ramai perempuan, hunna. Lebih daripada dua lah. Kalau 3 orang, kita dah pakai hum dan hunna. Kalau campur lelaki perempuan, kita pakai hum juga. Kita pakai hum. Kalau perempuan sahaja, kita pakai hunna. Ini adalah domir. Domir ghaib, ghaibah. Okey? Kita bercakap pasal orang yang tak ada dengan kita. Ataupun dia. Dalam bahasa Melayunya, dia. Okey? Manakala domir mukhatibah adalah orang yang kita bercakap dengan siapa. Tadi kita bercakap pasal dia. Ini kita bercakap dengan siapa. Contoh, saya bercakap dengan awak. Jadi, awak tu adalah mukhatabah. Awak adalah domir mukhatabah. Saya gelar awak apa? Awak. Anta, anti, antuma, antum, antunna. Awak semua ni. Awak semua ni. Awak. Itu adalah mukhatibah ataupun mukhatib. Okey? Dia ada 3 tadi kan? Saya yang bercakap. Saya bercakap dengan awak. Saya bercakap pasal Ustaz Naji dengan Ustaz Fikri. Contoh. Jadi, saya ni adalah mutakallim. Ana. Saya ni mutakallim. Orang yang bercakap. Saya yang bercakap. Mutakallim. Ana. Saya bercakap dengan awak. Awak mukhatibah. Anta. Saya gelar. Kalau saya nak cakap dengan awak, saya pakai awak kan? Awak. Saya pakai awak. Adakah saya cakap dengan awak, saya cakap gini? Saya tahu tak? Patutnya awak tahu tak? Gitu kan? Bukannya saya tahu tak? Saya tu untuk saya. Kalau saya cakap, saya ni belum makan lagi. Itu. Saya belum makan lagi. Awak dah makan? Awak. Saya cakap dengan awak. Awak tu adalah mukhatibah. Mukhatib. Okey? Manakala kalau saya cakap dengan awak pasal orang lain, contoh pasal Ustazah Nafisah. Ustazah Nafisah adalah ghaibah. Dia 3 je. Okey? Bayangkan situasi saya bercakap dengan awak. Saya bercakap dengan awak, saya bercerita tentang Ustazah Nafisah. Ustazah Nafisah adalah ghaibah. Kita pakai hiya, dia hiya. Awak pula mukhatibah. Sebab saya panggil awak anta. Awak, saya pula mutakallim, ana. Kalau awak yang bercakap dengan saya, awaklah mutakallim. Saya mukhatibah. Macam tu.
Okey, itu maksud domer. Itu adalah kategori-kategori domer. Domer ni kata ganti nama. Kata ganti nama ni apa kalau dalam bahasa Melayu? Panggilan lah, panggilan kita. Macam saya panggil awak, awak. Saya gelar kalau nak panggil awak, awak. Saya guna awak kan? Saya. Jadi saya yang bercakap, saya gelar diri saya sebagai saya. Saya panggil awak sebagai awak, anta. Saya bercerita pasal Ustazah Nafisah, saya guna dia. Itu maksudnya. Okey, ghaibah, ghaib, mukhatibah, mukhatib dan mutakallim. Kalau awak bercakap dengan kawan awak yang bercakap, awak jadi mutakallim. Awak gelar diri awak ana, saya, gitu. Okey? Dan ini fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Fi'il madi, kita dah belajar tadi, kita dah sebut, perbuatan yang telah berlaku. Fi'il mudhari' yang sedang berlaku, fi'il amar menyuruh. Jadi, untuk setiap domer ni, dia punya fi'il berbeza-beza. Okey, berbeza-beza untuk setiap fi'il. Agak banyak. Okey, awak kena ingat. Okey, kita pergi yang pertama. Domer, ghaib, ghaibah. Kita guna huwa. Kita pergi ke huwa. Huwa dia untuk lelaki. Doroba. Doroba ni pukul. Okey, kalau fi'il madi, doroba, dia telah pukul. Dia dah pukul siapa? Itu tak payah. Kita tak payah buat ayat lengkap. Kita fahamkan ni dulu. Kalau huma, doroba tambah alif. Hum, dorobu tambah waw alif. Ini adalah untuk fi'il madi lelaki. 2 orang tambah alif, kalau ramai tambah waw dan alif. Ini untuk fi'il madi sahaja. Fi'il madi untuk hiya, dia. Dorobat. Okey, macam tadi doroba, kalau kita nak cakap pasal Ustaz Fikri. Huwa doroba at-tullab. Ustaz Fikri pukul pelajar. Ni contoh, saya kata contoh. Doroba. Kita tak pakai huwa dorobat. Dorobat untuk perempuan, dia. Kita tak pakai dorobta. Dorobta untuk awak. Kalau kita nak cakap orang lain, kita nak cakap pasal orang lain, orang tu pergi masjid. Kita pakai huwa zahaba. Tak tambah apa-apa. Tak tambah apa-apa. Okey, jiran sebelah menukang Okey, huma untuk 2 orang, doroba. Ustaz Najin dengan Ustaz Fikri, doroba. Huma, doroba. Dia orang memukul. Dia orang pukul apa? Pukul anjing ke? Pukul apa ke? Pukul kayu ke apa kan? Hum untuk ramai, dorobu. Kalau ramai, contoh macam kita, saya bercakap dengan awak pasal pelajar lelaki tahun 4. Dia orang tu suka main contohnya. Jadi kita pakai hum. Kalau suka main tak boleh. Dia bukan fi'il madi. Dia buat fi'il madi, dia orang tu pergi pasar hari tu. Hum zahabu tambah waw alif. Okey, untuk hari ni kita ambil ghaib ghaibah dulu Jadi tadi huwa, huma, hum, doraba, doroba, dorobu. Ini untuk fi'il madi. Okey? Untuk perempuan. Untuk perempuan. Ni lari ni ni salah ni. Dia lari. Ni mudzakkar, muannas. Muzakkar, muannas. Awak kena kuasai ni darjah 5, darjah 6. Ni basic bahasa Arab. Basic tata bahasa. Basic nahu. Jangan salah betul ni. Okey. Okey, ini untuk perempuan. Hiya, huma, hun.
Darabat, darabata, darabna. Okey, tambah ta alif dan tambah nun. Ini untuk fi'il madhi. Kalau kita nak cakap Ustazah Nafisah, hari tu Ustazah Nafisah makan kat kedai tom yam. Kita kata hiya zahabat. Hiya zahabat tambah ta. Asalnya zahaba. Okey? Itu cara penambahan, cara nak guna fi'il untuk setiap domain. Okey, semua berbeza Fi'il yang berbeza, domir yang berbeza, perkataannya berbeza juga. Ada tambah-tambah lain. Yang Ustazah warna-warnakan tu semua adalah tambahan tambahan huruf bagi setiap domir. Okey, kita dah sampai fi'il madhi tadi untuk domir ghaibah, ghaibah. Okey, jadi seterusnya kita pergi ke fi'il mudhari'. Tambah ya, yadrubu, yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Okey. Sama juga macam tadi. Kalau kita nampak Ustaz Naji sedang memukul ayam ke apa, huwa yadribu. Kalau dia dah pukul, huwa daraba. Kalau dia tengah pukul, kita nampak dia tengah pukul-pukul gitu, kita kata huwa yadribu. Kalau kita dah nampak dia semalam dia pukul ayam, kita kata huwa daraba. Beza fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Tambah ya. Kalau fi'il mudhari' ni, beza dia dengan madhi, fi'il mudhari' dia akan ada penambahan di depan, confirm. Fi'il mudhari' semua ada tambah kat depan. Nampak? Tambah huruf baru. Kalau untuk lelaki, memang tambah ya depan dia. Okey? Kalau 2 orang lelaki, dia tambah alif nun belakang. Kalau banyak lelaki, dia tambah waw nun belakang. Kalau untuk perempuan, dia tambah ta. Kecuali kalau ramai perempuan, dia ya, guna ya. Okey? Sama juga alif nun dengan nun. Tambah depan belakang. Ini untuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' confirm, depan dia akan tambah huruf. Okey? Sama ada ya atau ta. Kalau awak tengok, dari atas sampai bawah ni, tambah huruf. Sampai ke ana-nahnu pun tambah huruf juga. Okey? Tapi kalau untuk fi'il madhi, dia tambah huruf kat belakang je. Nampak? Dia tambah huruf kat belakang je. Depan dia tak ada tambah. Itu dia basic. Okey? Untuk hari ni Ustazah terangkan untuk ghaib-ghaibah dulu. Awak fahamkan dulu betul-betul domir, ghaib-ghaibah dan fi'il dia. Tambah apa. Okey? Cuba bayangkan situasi, cuba buat ayat. Contoh awak nak cakap ibu pergi kedai. Ibu pergi kedai bila? Semalam ke dia tengah pergi kedai? Kalau semalam, pakai hiya. Hiya zahabat. Domir dia pun, dia punya fi'il pun kena fi'il madhi sebab dia dah pergi. Kalau dia tengah pergi, ibu tengah pergi, pakai tadhabu. Kalau zahaba, tadhabu. Ini Ustazah pakai fi'il daraba. Pukul. Okey? Untuk hari ni itu saja. Fahamkan betul-betul. Untuk yang hari ni, kita akan sambung mukhatibah dengan mutakallim. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.